ada satu striker, kalau kita didik dia betul-betul, kemungkinan sekarang ni dia dah next Safi Salih lah. Hai, bola dah apa? On the line. Bola dah out. Alright guys, bila kita cerita pasal pasukan Friends United ataupun Akademi Friends United, mesti korang akan ingat dua nama lah zaman sekarang pun. Hadi Fayad dan juga Zainal Amir Nur Hisham. Boy. Tapi hari ni kita nak sembang dengan tetamu kita iaitu bekas ketua jurulatih ataupun orang yang handle lah player-player yang ada dalam Friends United zaman tu. Bersama dengan kita orang, macam dalam video yang sebelum ni, iaitu Coach Fairuz. Welcome Coach. Sekali lagi ya. Tapi kali ni kita nak sembang topik yang berbeza sikit. Alright. Okay, Coach. Saya nak tanya Coach, apa perasaan Coach once you dapat offer daripada Friends United? Waktu tu Coach yakin ke dengan projek tu? Macam mana plan dia orang untuk Akademi Friends United mula-mula? Sebenarnya saya dapat call daripada MSN. Okay. Jadi masa tu MSN kata ada satu organisasi ataupun satu orang yang minat tentang bola dia nak buka akademi bola sepak. Jadi bila datang daripada MSN tu, keyakinan tu adalah bermakna dia recommend dekat dalam Malaysia. Dia kata saya nampak engkau je sebagai seorang jurulatih pembangunan yang boleh bantu orang ni nak buat program pembangunan bola sepak di akademi di level sekolah. So dekat situ datangnya saya punya keyakinan bahawa kalau betul jadi program ni, bermakna satu perubahan yang besar dalam bola sepak Malaysia lah, ataupun landscape bola sepak Malaysia lah kan. Ada orang yang berminat tentang program pembangunan, dia sanggup invest. Okay, waktu tu dari segi pemilihan pemain untuk join akademi ni kan, sebab Friends ni bukanlah akademi yang biasa-biasa pun Kalau kata zaman aku ada dulu, aku dah pergi dah. Saya tak ada. Umur dah terlebih tu baru ada. So nak tanya sikit lah, macam mana dari segi pemilihan pemain untuk first batch tu? Tahun 2012 Oh ya, cabaran yang besar kerana kita start daripada kosong. Kita start daripada kosong. Jadi memandangkan saya punya pengalaman di Sekolah Sukan Bukit Jalil tu, saya ada banyak networking. Jadi kat situ memberi sedikit kelebihan kepada diri saya. Jadi bila kita nak rekrut the first batch tu, saya menggunakan networking saya, kontak-kontak saya untuk mengambil player-players ataupun menawarkan satu bentuk beasiswa bermain bola sepak datang ke Friends United. Jadi saya tahu the best players yang ada kat dalam Malaysia ni untuk di peringkat sekolah, di sekolah sukan. Jadi saya tak pergi kepada cikgu dulu, saya terus kepada parents. Saya dah tahu, okey, kalau kat Penang siapa player-players yang ni, saya dah tahu. Kalau dekat KL siapa, kalau kat Selangor siapa. Coach dah scout. Saya dah tahu dah. Asal networking tu. Jadi saya gunakan kelebihan tu untuk, saya panggil memancing lah. Tetapi ada yang orang marah dengan saya lah. Orang kata saya curi players lah apa kan. Tapi biasa lah kan. Okay good. Coach ada cerita pasal peluang untuk diorang berkembang. Bukan senang waktu tu kan. Dapat duit tu semua. Along untuk player Friends waktu tu berapa Coach? Besar. Dia ada satu package. Package belajar, kemudian peralatan, kemudian latihan-latihan yang kita akan bagilah kan. So package tu lebih kurang dekat 100k setahun. Kalau parents tu setuju, dia akan sign satu dokumen. Dia akan bawa anak dia pergi ke Friends United dan menikmati beasiswa yang kita tawarkan lah. Makan minum je dah orang kata seperti di hotel 5 bintang. Kalau kita selalu kat asrama sekolah sukan makan 3 kali, dekat sini 5 kali makan, 6 kali makan. Sebelum pergi sekolah makan, balik sekolah makan, tengah hari tu makan. Dia satu package nutrition yang kita jaga untuk pemain ni. Terus dia orang develop very well kan. Dia tengok makanan memang quality. Macam Friends ni, dia ada reference tak? Maksudnya adakah dia nak jadi the first yang buat macam ni, atau dia dah ada reference rujukan nak buat tu? Dia yang saya tahu bila saya bercerita dengan owner tu, dia nak jadi satu kelab yang pertama di Malaysia yang melahirkan pemain bola sepak profesional yang boleh bersaing di peringkat kebangsaan lah maksudnya. Daripada akademi tu dia nak train players tu dan boleh menjadi pemain kebangsaan.
Itu dia punya ultimate target lah kan. Coach dekat France United daripada tertubuh sampai in the end. Betul? Ya. So saya nak tanya coach, dulu ada satu isu yang melibatkan 2 orang player nak pergi ke pasukan Pahang. Okey. Kogi dan juga Dinesh. Waktu tu apa sebenarnya yang berlaku coach? Dia sebenarnya tawar-menawar kan. Jadi kalau ikut masa kita ambil Dinesh dengan Kogi tu, dia dah sign kontrak dengan France United. Tetapi parents juga main peranan untuk membawa Kogi dan Dinesh ke Pahang. Di situlah ada sedikit orang kata technical problem sikit lah. Jadi kita kalau paksa pemain tu main pun, kalau hati dia tak ada pun tak boleh juga. So in the end of the day, kita ambil satu kata putus, lepaskan dia orang lah. Lepaskan dia orang dengan cara adalah dia punya persefahaman tu. Saya nak tanya pendapat coach sebagai antara orang penting dalam akademi France United. Apa faktor utama sebenarnya yang buatkan tim ni struggle dari segi financial? Itu yang kita cakap kat owner kita kan. Trust the process. Trust the process. Program pembangunan ni kita tak boleh immediate terus sukses. Kan? Daripada Form 1 ataupun daripada 13 tahun, pergi step by step untuk dia jadi matang dan seorang pemain yang bagus. Dia tak boleh daripada Form 1, tak boleh terus main under 18. Dia mesti under 14, under 16, under 18, ada proses dia. Mungkin saya tak tahu apa sebenarnya owner tu fikir. Dia telah get carried away, saya rasa. Macam excited sangat kan. Dan tak sabar untuk melihat pemain ni naik mengikut proses. Jadi kita bila dah masuk tahun ketiga tu, dia dah start dah. Kita nak main friendly game dengan tim-tim di Super League. Dia masuk campur ke? Dia nak main dengan tim M League masa tu. Jadi in the end of the day, budak ni damage lah. Budak ni kena tackle, kena apa kan. Ada satu striker. Kalau kita didik dia betul-betul, kemungkinan sekarang ni dia dah next Safiz Ali lah. Haikal nama dia. Tetapi oleh kerana salah didik dan tak sabar, budak ni injured. Dan bagi saya dia macam burn out lah. Dari segi mental, dari segi fizikal. Asyik main. Kita di France United, kita cuba buat proses rotation system. Kita kena bagi orang ni main, the next players mesti dia main. So playing time dia equal. Jangan terlalu lebih, jangan terlalu kurang. Itu kerja saya lah, saya dah buat tu. Tapi bila dia tak dapat main, owner tanya, kenapa Haikal tak main? Saya kata Haikal masa ni dia kena rest. Bagi orang lain main. Pasal apa? Dia perlu melalui sistem proses tu untuk dia jangan jadi burn out. Jadi sebab kat situ yang owner tak faham. Saya tahu setiap kali friendly game yang the best players mesti main. Kat situlah bila kita tak faham tentang program development, terjadi perkara-perkara macam ni berlaku lah kan. Adakah perkara tu sebenarnya campur tangan management tu sebenarnya yang membuatkan coach decide untuk jauh daripada France? Saya bukan caw sebenarnya kan. Saya bukan keluar daripada situ, tapi saya telah ditukar ke lain bahagian. Jadi saya tidak directly dengan tim lagi dah masa tu dah start. Ni lah saya kata bila tak ada kesabaran, dia tak percaya trust the process, dia start ambil coach lain. Dia start ambil players lain. Boleh dengar kata dia kan. Lepas tu saya dipindah ke department lain. Jadi kat situ dah nampak dah. Selepas 3-4 tahun dah nampak dah simptom-simptom atau signal-signal untuk akademi ni akan jatuh. Dia orang pun tak manage duit tu dengan sepatutnya. Kita tak perlu buat satu kejohanan antarabangsa orang kata terlalu grand. Kita bercadangan, okey kita buat team, kita main local tournament. Tempatan dulu. Lepas tempatan, kita pergi kepada Asia. Asia ni macam sukan si Thailand, Singapore, that level. So daripada kebangsaan kita pergi international, level yang dekat tu. Daripada situ kita tengok level kita kat mana. Kalau kita boleh beat Thailand, masa tu memang betul kita beat national team. Kita beat Thailand under 16, under 18. Saya ingat lagi. Betul. Jadi makna kita dah boleh pergi the next step. Sepatutnya macam tu. Lepas tu baru kita pergi level Asia. Japan, Korea, Uzbek semua ni kan. Tapi dia tak berlaku. Bila kita dah lebih kurang menyamai tim Malaysia, national team dengan tim Thailand, kita ambil camburi apa semua tu, dah start dia panggil daripada Tottenham Hotspur, MU, Liverpool, dah memang jauh dia punya gap tu kan. Jadi kita dah start rosak.
Independiente Datang macam tim kan. Aku tahu tim tu memang kuat. Haikal tu saya tengok agak dulu. Striker tu kan. Betul. Friends ni memang direction dia awal-awal saya bercakap sebagai pemerhati kan. Saya rasa macam dah betul lah. Kau tahu tak Friends ni kuat sampai tahap apa? Tak silap saya, ada satu tournament underage yang Friends buat. National team tak nak hantar team. Tak nak hantar. Tak nak hantar team. Sampai tahap macam tu kau tahu. Sebab tu sayang coach lah. Bila itulah Friends dia. hujung dia jadi macam tu. Alright guys, aku rasa takat tu saja untuk perbincangan kita orang pasal topik Friends United. Sebab rugi aku rasa kalau kita tak sembang topik ni dengan Coach Apai. Sebab dia adalah orang penting daripada start sampailah habisnya. Terkubur lah senang cerita Friends United ni. Apa pula pendapat korang mengenai segala benda yang terjadi dekat Friends United yang Coach Apai dah share tadi? Boleh kongsikan dengan kita orang, komen kat bawah. Takut ada budak Friends tengok ni. Right, ciao.